Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Liza. Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak pelajar sekalian. Hari ini kita akan bincangkan soalan cabaran kebat buku teks Sains tingkatan 1 muka surat 42, iaitu soalan sumatif bab 1 pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Wendy menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara luas permukaan dengan kadar penyejatan. Keputusan diplotkan dalam bentuk graf. Graf di sebelah, ya. Berdasarkan graf di bawah ataupun di sebelah, apakah kesimpulan yang dapat dibuat? Soalan tanya kesimpulan. Okey, untuk kita nak tahu kesimpulan, kita tengok dulu bentuk graf ini. Bentuk graf ini ialah garis lurus. Garis lurus bermaksud bacaannya semakin bertambah untuk nilai kadar kadar penyejatan dan juga luas permukaan. Luas permukaan semakin bertambah, kadar penyejatan juga semakin bertambah. Maka kita boleh buat kesimpulannya, semakin bertambah luas permukaan, semakin bertambah kadar penyejatan. Okey, boleh faham anak pelajar? Kita teruskan ke soalan seterusnya, ya. Okey, soalan nombor 8. Henry diberi 3 alat pengukur, iaitu P, Q dan R. Yang manakah boleh digunakan untuk mengukur ketebalan seutas wayar dengan lebih tepat dan jitu? Dan mengapa kita pilih alat itu? Okey, pertama sekali kita lihat dulu jenis-jenis alat yang diberi. Pertama, P ialah, ingat lagi tak alat ini apa namanya? Angkop vernier. Alat yang kedua pula, tolok. Tolok apa? Kita tekan pula. Dia dah keluar dah jawapan. Okey. Kita habis tulis dulu. Tolok skru mikrometer. Yang Q ni namanya tolok skru mikrometer. Dah ada mikro tu macam kecil je kan. Dia boleh mengira atau mengukur ketebalan objek yang kecil seperti seutas wayar. Dan pembaris, ini pembaris kan. Ingat lagi tak dia punya ukuran dia, skala dia? Dia boleh mengukur cm kan, berapa cm. Kalau yang ni mm. Skala skru mikrometer ni sehingga 0.01 mm. Kalau pembaris ni 1 mm je. Angkop vernier pula 0.1 mm. Dan kita dapat lihat julat yang lebih kecil ialah dengan menggunakan tolak skru mikrometer. Maka itulah jawapannya, tolak skru mikrometer Q, kerana alat Q boleh mendapatkan bacaan menghampiri atau menepati nilai sebenar. Kita teruskan ke soalan nombor 9. Ketika melakukan proses pencampuran bahan kimia semasa eksperimen, satu letupan kecil telah berlaku mengakibatkan kecederaan ringan kepada Aisyah. Kebetulan Dina berada di sisi Aisyah. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Dina? Soalan tanya, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Dina?
Dina yang berada di sebelah Aisyah tadi. Okey, kita tengok ya. Pertama, Dina perlu laporkan kepada guru sains lah yang mengajar pada waktu itu. Kemudian, jika bahan kimia terkena pada Aisyah, ianya perlu dibilas menggunakan air yang banyak. Guna air yang banyak ya. Pertama tu lapor pada guru dulu. Kemudian jika ada yang terkena pada Aisyah, bahan kimia yang terkena perlu dibilas dengan air yang banyak. Jika letupan menghasilkan api kecil, kita perlu gunakan, Dina perlu menggunakan pemadam api yang sesuai untuk memadam api. Dia juga kalau dia tak tahu nak guna pemadam api tersebut, dia boleh bagi tahu gurunya. Gurunya yang selayaknya untuk menggunakan pemadam api tersebut. Dan beri pertolongan kecemasan kepada Aisyah, pertolongan dengan segera, atau minta bantuan guru untuk membawa Aisyah ke hospital. Yang pertama mesti laporkan dulu awak ingat yang tu. Kemudian nombor 10. Azimah mendapati kain yang dijemur di luar rumah lebih cepat kering. Dijemur di luar rumah lebih cepat kering berbanding dijemur di dalam rumah. Bina satu hipotesis. Bina ayat biasa je. Kain dijemur di luar rumah lebih cepat kering daripada kain yang dijemur di dalam rumah. Kain tertinggal kan? Kalau tak buat kain pun boleh juga, dah faham dah kan? Kain dijemur di luar rumah lebih cepat kering daripada yang dijemur di dalam rumah. Nak tulis kain lagi kat sini pun boleh ya? Daripada kain yang dijemur di dalam rumah. Soalan yang ni pula. Soalan nombor 11. Punita mendapati pokok di dalam pasusi. Ini pasusi ya. Tumbuh lebih subur daripada pokok di dalam pasu A dan B. Bina satu hipotesis. Dan cadangkan satu eksperimen. Bukan cadangkan, rancangkan satu eksperimen untuk menguji hipotesis yang dibina. Pasu A disiram 3 kali. Bukan 3 kali, 3 hari sekali. Contohnya hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Ahad tu baru siram. Lepas tu Isnin, Selasa, Rabu. Rabu tu pula siram lagi. 3 hari sekali siram. 3 hari sekali siram. Pasu B pula disiram air seminggu sekali. Kalau hari disiram hari Jumaat, nanti Jumaat depan tu pula baru disiram. Jumaat lagi satu pula, minggu lagi satu pula disiram. Seminggu sekali ya. Manakala pasu C disiram air setiap hari. Tiap-tiap hari siram. Ahad siram, Isnin siram, Selasa siram, Rabu siram, Khamis siram, 7 hari semua siram. Setiap hari siram ya. Itulah pasu C. Dan setelah dia siram setiap hari, didapati pasu C lebih subur berbanding pasu A dan pasu B. Yang disiram A siram 3 hari sekali dan pasu B seminggu sekali. Lagi lama. Macam mana kita nak bina hipotesis? Hipotesisnya, jika pokok disiram air setiap hari, maka pokok tumbuh dengan sihat. Subur pun boleh lah. Jika pokok disiram setiap hari, maka pokok tumbuh dengan subur. Boleh juga. Jika ada maka, kita nak rancangkan satu eksperimen pula.
gula ke pula? Kita nak rancangkan eksperimen ya. Ini dia. Oh, tersalah ni, hipotesis bukan hipotesis ya. Ini adalah eksperimen. Eksperimen yang dirancangkan ya. Okey, pertama senaraikan pembalik ubah dimanipulasi, iaitu kuantiti air pembalik ubah dimalarkan, cahaya matahari dan karbon dioksida, dan pembalik ubah yang bergerak balas, iaitu ketinggian pokok. Yang kedua, letakkan pokok-pokok di luar supaya mendapat cahaya matahari dan karbon dioksida yang sama. Yang ketiga, kumpulkan data ketinggian pokok dengan bilangan hari disiram. Kemudian, lukis graf tinggi pokok melawan bilangan hari. Seterusnya, buat kesimpulan berdasarkan graf yang diplotkan dan buktikan hipotesis betul. Boleh anak-anak belajar. Pertama, senaraikan pembalik ubah. Ada 3 tu, pembalik ubah dimanipulasi, pembalik ubah dimalarkan dan pembalik ubah bergerak balas. Kemudian letak pokok di luar untuk mendapatkan cahaya matahari. Kemudian kumpulkan data ketinggian pokok dengan bilangan hari yang disiram. Dan lukis graf tinggi pokok melawan bilangan hari seperti soalan tadi. Dan yang terakhir, buat kesimpulan berdasarkan graf. Dan kita akan sebut hipotesis diterima. Okey, soalan yang terakhir iaitu soalan nombor 12. Maaf ya, cikgu kekurangan air pagi ni. Okey, Pak Wan ingin menjual sejenis air minuman. Pak Wan nak jual air ni, nak kena beli ni, yang mempunyai banyak lapisan untuk menarik perhatian pelanggannya. Okey, soalan nak kita reka cipta minuman itu dan jelaskan cara-cara untuk menghasilkan minuman tersebut. Macam mana nak cipta minuman yang banyak lapis untuk menarik perhatian pelanggan. Nanti pelanggan tengok, wah cantiknya air minum, air yang dijual di kedai Pak Wan. Pelanggan datang, berpusu-pusu datang. Maka larislah jualan Pak Wan. Okey, macam mana kita nak reka ciptaan minuman itu? Dan kita kena jelaskan cara-cara menghasilkan minuman itu. Okay, caranya, pelajar mesti menyebut prinsip ini ya, iaitu prinsip ketumpatan. Menggunakan prinsip ketumpatan untuk menyusun minuman dengan lapisan cecair berlainan ketumpatan. Contohnya, Pak Wan punya air, pertama dia letak ada 3 layer kan. Biasa kan tengok dekat kedai 3 layer. Yang paling bawah, yang paling tumpat, cecair paling tumpat. Contohnya, susu pekat manis. Susu pekat manis. Lapisan yang kedua, gula Melaka atau gula perang. Nampak warna gelap sikit. Yang ni warna putih, yang ni warna gelap. Dan yang akhir ni warna yang cantik lagi lah. Contohnya Bandung, warna sirap. Ataupun teh 3 layer atau Bandung 3 layer. 3 lapis. Sirap rose. Sirap rose ni bila dah campur dengan susu pekat manis yang putih, maka dia jadi pink. Kan, lagi cantik lah. Warna air yang dijual, warna minuman yang dijual di kedai Pak Wan. Okey pelajar, sehingga sampai di sini saja untuk kali ini. Nanti jumpa lagi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.